Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah Razwin doakan semoga semuanya sihat walafiat. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar Al-Quran di bawah tajuk ayat kefahaman dalam surah Saba. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat keridaan dan keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, boleh tengok di muka surat 11 dalam buku teks Al-Quran tahun 6. Okey, di sini ayat kefahamannya kita akan belajar tema ayat di bawah tajuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha syahr. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. Baiklah, kita akan masuk erti kalimah. Dalam erti kalimah ini, Ustazah Razwin akan bacakan terlebih dahulu, kemudian murid perlulah menghafal erti kalimah tersebut. Okey, nombor 1, as-sa'iri. As-sa'iri, artinya menyala-nyala. Menyala-nyala. Yang kedua, ya'malu. Ya'malu, artinya bekerja. Bekerja. Yang ketiga, asyakuru. Asyakuru, artinya orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Yang keempat, al-jinni. Al-jinni, artinya jin. Jin. Yang kelima, al-azabi. Al-azabi, artinya seksa. Seksa. Dan yang keenam, ar-riha. Ar-riha, artinya angin. Angin. Seterusnya kita akan masuk intisari ayat. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan beberapa keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, ini kita boleh lihat dalam kisah Ratu Balqis bersama Nabi Sulaiman alaihi salam yang mana tertulis di dalam kitab Al-Quran. Ratu Balqis ini merupakan pemilik kerajaan Sabah ataupun negeri Sabah, yang mana beliau
mempunyai kehebatan dalam pentadbiran negeri Sabah. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam telah mengutus surat melalui seekor burung, dan surat itu sampai kepada Ratu Balqis. Akhirnya apa yang terjadi? Ustazah pendekkan cerita, Ratu Balqis tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana kisahnya itu terjadi? Okey, anak-anak bolehlah rujuk di mana-mana bahan bacaan yang mengisahkan kisah Ratu Balqis. Seterusnya kita akan masuk pengajaran ayat. Nombor 1. Orang mukmin hendaklah menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Sabah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran mereka. Untuk makluman semua, kaum Sabah ini merupakan kaum yang menyembah matahari, menyembah bintang. Mereka telah pun mendapat dakwah daripada utusan Allah melalui para rasul. Seramai 13 orang rasul telah diutus kepada mereka, tetapi apa yang terjadi? Mereka ingkar dan tidak patuh dengan dakwah yang dibawakan oleh para rasul. Akhirnya, disebabkan kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Sabah ataupun kerajaan Sabah. Yang kedua, orang mukmin hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu sendirian maupun di khalayak ramai. Kita sebagai orang Islam perlulah takut, perlulah malu untuk melakukan perkara-perkara dosa. Kita dilarang sama sekali untuk mendekatkan diri kepada perkara-perkara maksiat. Jangan sesekali kita cuba mendekati perkara-perkara yang tidak baik. Sebaliknya, kita hendaklah digalakkan, kita kena bawa diri kita untuk mendekatkan diri kepada perkara-perkara kebaikan, mendekatkan diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, seperti menunaikan atau melaksanakan waktu solat dengan menjaga waktu-waktu solat. Begitu juga kita perlu memperbanyakkan amalan kita dengan melakukan perkara-perkara kebaikan yang mana ianya mendatangkan manfaat kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Dan yang ketiga, orang mukmin hendaklah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amatlah digalakkan. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin perlu sentiasa mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustazah bawakan contoh sebagai salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ialah kesihatan tubuh badan kita. Apabila kita mempunyai tubuh badan yang sihat, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlulah mempergunakan kesihatan tubuh badan kita dengan melaksanakan segala apa yang diamanahkan kepada kita. Sebagai contoh, murid ditugaskan untuk belajar. Bila ada tugasan yang telah diberikan, murid perlulah melaksanakan tugasan sebaiknya. Tugasan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Jadi kita tidak boleh mengamalkan sifat lalai dalam diri kita, kerana sifat lalai itu akan membawa kerugian kepada diri kita. Jika ada apa
apa sahaja tugasan yang diberikan oleh ibu dan ayah, oleh guru, kita perlu siapkan secepat yang mungkin. Okey. Diharap semua murid bolehlah mendapat manfaat daripada apa yang Ustazah kongsikan kepada semua murid pada hari ini. Sebagai tugasan murid, Ustazah minta semua murid bolehlah menghafal erti kalimah, dan jika sudah hafal, bolehlah membuat rakaman video dan hantar kepada Ustazah Razwin secara PM. Sampai di sini sahaja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.